Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan masuk lab kita yang pertama lah. Minggu sebelum ni kita dah buat dah. Kita tak buat lab lagi tapi saya buat introduction lah kepada software yang kita nak pakai, iaitu OpenOffice. Jadi untuk lab hari ni, saya sangat-sangatlah mengharapkan kamu dah download dan dah install OpenOffice. Jadi kalau kamu tak install lagi, kamu tak boleh nak buat lah lab untuk hari ni. So siapa-siapa yang tak install, kamu boleh stop dulu video ni dan proceed untuk install dulu OpenOffice. Dia tak susah pun nak install OpenOffice ni. Kamu hanya perlu buka browser kamu, buka lah Mozilla Firefox ke Google Chrome ke, ikutlah yang mana satu kamu nak pakai web browser kamu. Kemudian kamu buka Google, kemudian kamu buat searching, kamu tulis OpenOffice download. Dan kalau boleh download version yang 4.17 kalau tak silap saya. So mari kita check. OpenOffice 4.1.7. Jadi kalau boleh download version OpenOffice 4.1.7 supaya sama dengan version yang saya guna lah. Jadi apabila saya tunjuk dekat video, kamu pun boleh buat dan kamu pun akan dapat benda yang sama lah dengan apa yang saya tunjuk dalam video. Okey, untuk lab yang pertama ni, dia lebih kepada basic lah. Basic kepada writer. Saya dah bagi tahu dah hari tu. Sebelum ni saya dah ada bagi tahu untuk OpenOffice yang kita akan gunakan ada 3. Yang pertama, kita akan gunakan OpenOffice Writer. Okay, Writer. Kemudian yang kedua, kita akan gunakan OpenOffice Calc. Calc. Pendeknya untuk calculation lah. Dan yang ketiga, kita akan pakai OpenOffice Impress. So ada 3. Kita akan pakai Writer ni. Kemudian kita akan pakai Calc. Dan juga yang ketiga, kita akan pakai OpenOffice Impress. Jadi untuk hari ini kita akan masuk introduction dan basic kepada OpenOffice Writer dululah. Jadi apabila kamu buka OpenOffice, dia akan ada pilihan sama ada kamu nak buat drawing, kamu nak buat macam Excel tu, dia akan panggil spreadsheet lah. Kemudian yang ketiga, presentation, database dan sebagainya lah. Tapi bila kamu install, kamu boleh direct je runkan OpenOffice Writer. Kamu boleh carilah di senarai program kamu yang kamu install. Kamu boleh dapatkanlah OpenOffice Writer. Jadi kamu klik pada OpenOffice Writer tu dan dia akan buka macam ni lah. Okey. Pertama-tama sekali, apabila kamu dah buka, sebelum kamu buat apa-apa dokumen, sebelum kamu mula menaip dan sebagainya, seelok-eloknya, ini amalan yang saya buat dan juga saya pesan kepada semua student yang mengikuti kelas saya lah. Okey, first sekali mestilah kamu kena save dulu kamu punya dokumen. Kena save dulu. Kenapa kena save dulu mula-mula? Sebab untuk mengelakkan kehilangan dokumen. Contohnya kamu buat dah type dah sampai 3-4 page, kemudian tiba-tiba komputer kamu habis bateri ataupun kamu tak guna laptop kamu tak guna bateri, blackout contoh, tak ada elektrik. Jadi semua kerja kamu akan hilang. Sebenarnya dia tak hilang. Dia ada satu feature, di Indonesia dipanggil fitur. Feature dia dalam Writer ataupun Microsoft Word, dia akan save file sementara. File tu kita tak nampak sebenarnya, dia adalah file yang hidden ataupun system file. Jadi kalau kita gunakan Writer, sepatutnya walaupun kita tak save, feature yang disediakan ni, kalau blackout, kalau hilang, tertutup tiba-tiba kamu punya komputer, kamu buka balik Writer, dia akan sepatutnya lah, dia akan paparkan pada kamu
kerja kamu yang kamu tinggalkan tanpa kamu save. Bila kamu dapat macam tu, terus save. Jangan tunggu lama-lama. Kalau dia blackout sekali lagi ataupun komputer kamu terpadam sekali lagi, susahlah. Seelok-eloknya amalan yang sepatutnya kamu buka, dan memang tujuan kamu nak buat dokumen, seelok-eloknya kamu buka sebelum kamu buat apa-apa. First sekali adalah save. Macam mana nak save? Okey, ada beberapa kaedah untuk save, menyimpan file writer ni. Yang pertama adalah yang paling basic lah. Pergi kepada menu file. Kalau kamu masih ingat, saya explain dalam video sebelum ni, interface ataupun antara muka yang kita nampak ni, atas sekali adalah title bar. Di mana di sini akan ditulis tajuk program yang kita tengah gunakan tu lah, OpenOffice Writer. Dan Untitled 1 ni adalah nama file kita. Tapi tak save lagi. Dia automatik apabila kita buka OpenOffice Writer, dia akan bagi file ni nama dia Untitled 1. Untitled bermaksud tak ada tajuk lah. Tak ada tajuk 1. Okey. Ini adalah title bar. Di bawah title bar ini adalah menu bar. So, kita nak gunakan menu bar ni lah untuk kita save. Okey, macam mana nak save? Pergi kepada menu file. Okey. File dan ambil save as. Saya rasa sebelum ni pun saya dah explain ada dua jenis save. Satu save save, yang kedua save as. Yang ketiga save all lah. Dan save all ni nanti saya akan explain. Okey, beza antara ketiga-tiga ni adalah save ni, save adalah untuk kita simpan apa yang kita buat perubahan pada dokumen kita ni. Kita nak save kalau file kita telah kita save ataupun telah kita simpan sebelumnya. Dah ada nama file yang kita namakan, bukan Untitled 1 lah. So, kita dah simpan di mana-mana tempat di dalam komputer kita. Kita boleh tekan save. Okey, itu yang save. Kalau save as, sebutan kena betul lah. Save as, memang AS bunyi dia S lah. Bukan ejaan yang tak betul, yang salah tu lah, yang tak elok tu. Okey, save as. Save as ni adalah kita nak menyimpan sekiranya file kita ni masih belum disimpan. Macam yang saya tengah tunjuk ni lah. Nama dia masih lagi Untitled 1. Jadi kita kena save as lah. Kalau kita klik save pun tak ada masalah. Dia akan save as juga. Sebab kita file ni tak wujud lagi dalam komputer kamu. Sebab kamu tak save lagi. Jadi apa yang akan dibuat adalah dia akan menggunakan function save as ni untuk dia create file lah dalam komputer kamu. Okey, yang ketiga save all ni, sekiranya ada beberapa file yang kamu buka yang samalah OpenOffice Writer ni, bila kamu tekan save all, dia akan save ke semuanya lah. Kalau ada 3 ke 4, dia akan save semua. Itulah sepatutnya save all. So, ada 3 jenis. Yang mana yang kamu nak ambil untuk first time ni? Macam saya explain tadilah, untuk first time, pertama kali kamu menyimpan file, sebenarnya dia tak nama sebagai menyimpan. Nama dia adalah kita mencipta file. Save as ni adalah kita mencipta file. Kita create file yang masih belum wujud di dalam komputer kita. Okey, untuk first, yang macam saya nak buat ni lah, kita kena tekan save as. Tekan save as. Bila tekan, dia akan buka satu window kecil ni. So, kita kena pilih lah di mana yang kita nak simpan. Macam ni, saya akan simpan di dalam folder UKK 41102 ni lah. Okey, nak mudah, saya create satu folder. Katakan nama dia Makmal contoh. Okey. Kemudian kita buka file folder tu. Tak sama dah file dengan folder, jangan salah. Okey. Apa beza dia? Yang kuning ni adalah folder. Folder ni yang sebenarnya folder kita panggil file. Tapi sebenarnya folder bukan file. File yang ni. Di sini pun type dia dah bagi tahu kat sini, file folder. Yang ni type dia adalah OpenOffice text. Okey. So, saya save dalam folder Makmal. Okey, berikan nama kepada file kamu. Berikan nama. Katakan saya nak namakan kat sini
lab 1 contohnya. Okey, namakan lab 1. Yang belakang ni tak padam tak apa. Kalau terpadam pun tak ada masalah sebab di bawah ni telah disetkan by default lah. Secara automatik save as type ni dia dah tetapkan kepada ODT. Kalau kamu nak type juga, kamu tengok balik di bawah lah. Sekiranya kamu terpadam. Contoh. Bila dia jadi macam tu, kamu tak perasan, dia select semua. Kemudian kamu type lab. Allah, hilang dia punya extension ODT tu. Macam mana? Tak apalah, kamu tekan save terus pun tak ada masalah. Kalau kamu nak tulis juga, tulis ni. Ikut yang bawah ni. Bintang ni tak payah tulis lah. Just tulis titik.odt. Contoh, lab1.odt. Kita follow balik lah, ikut balik yang bawah ni. Okey, kemudian tekan save. Tekan save, kamu boleh mulakan kamu punya dokumen lah. Okey, tapi saya takkan tekan save lagi sebab saya nak tunjuk kaedah lain pula. Okey, saya tekan cancel dulu. Kamu sepatutnya kamu kena tekan save lah. Okey, kaedah kedua adalah dengan menekan butang save ni di toolbar. Ingat lah, title bar, ini menu bar dan ini adalah toolbar. Okey, di toolbar ni adalah button save. Tekan button. Yang ni sebenarnya kalau kamu tahulah, yang ni sebenarnya ikon ni dipanggil sebagai ikon ni adalah ikon gambar ni adalah disket. Kalau kamu biasa gunalah, saya sempat guna disket. Saya rasa tak tahulah kamu sempat tak sempat. Entah-entah kamu lahir-lahir dah tak guna disket. Saya masih sempat guna disket. Okey, tekan yang ni, save. Dia akan buka benda yang sama. Nampak dia tulis save as. Sebab kita masih belum ada file ni. Kita masih belum cipta ataupun create lagi file ni. Jadi, kaedah yang samalah. Create satu folder. Nak mudah. Okay. Save. Nama dia adalah tadi lab1.odt. Tak letak extension. Extension ni lah. Yang belakang ni lah. .odt ni. Tak letak pun tak ada masalah. No problem. Sebab di sini kita dah tetapkan. Dia dah tetapkan dengan ODT. So, tekan save. Ini kaedah kedua. Okey, kaedah pertama tadi tekan file, tekan save as. Kemudian namakan file lah, pilih lokasi nak save. Kemudian namakan file. Kaedah kedua adalah dengan menekan butang save ni. Okey, kaedah ketiga ni kaedah yang advance sikit. Tak advance pun sebenarnya. Kamu pun saya rasa ada certain student, setengah student dia dah biasa buat benda ni. Dia punya shortcut key ya. Shortcut key. Kunci shortcut. Macam mana nak buat? Kamu tekan Ctrl dengan S. Tekan di kamu punya keyboard lah. Tekan button Ctrl, jangan lepas dan tekan S. Okey, yang ni adalah shortcut untuk save. Macam mana saya tahu dia shortcut untuk save? Yang ni standard lah. Yang ni universal. Mana-mana sistem ataupun mana-mana program pun kalau untuk save dia akan gunakan Ctrl S. Ada juga yang lain. Contoh kita tengok macam mana kita nak tahu dia punya shortcut ni. Klik pada file. Okey, kita tengok. Save. Dia punya shortcut adalah Ctrl dengan S. Save as. Shortcut dia adalah Ctrl Shift S. Okey. Bila kamu tekan macam tu nanti dia akan save lah. Okey, saya tekan lah Ctrl S. Sorry. Silap button. Ctrl S. Dia akan buka benda yang sama. Save as. Okey. Shortcut ni. Shortcut yang Ctrl plus S. Ctrl dengan S lah. Plus ni tak payah tekan. Ctrl S lah. Ctrl S. Ctrl S. Yang ni adalah untuk save. Kamu kena biasakan diri. Dalam video sebelum ni pun saya ada maklumkan. Kena Ctrl S selalu. Sebab nak mengelakkan daripada kita punya file tu hilang. Kita terlupa nak save. Kita dah type banyak-banyak page ni. Tiba-tiba kita terlupa nak save. Okay, bila terlupa nak save. Masalah dia adalah kalau kata terpadam memang hilanglah file kamu. Jadi kalau boleh biasakan type ada perubahan dalam 1/2 2/2 Ctrl S. Buat lagi type lagi 1/2 Ctrl S supaya kamu punya file sentiasa dikemas kini. Dia simpan file yang terkini. Okey, tu untuk save. 3 kaedah. Okey, Ctrl S. Save as, saya namakan dia, saya simpan dalam folder makmal, namakan dia sebagai lab 1.
Kemudian saya tekan save. Bila kita save, nama fail yang kita bagi tadi adalah kat atas ni, lab1. Tengok cursor, ikut cursor kat atas ni lab1.odt. Tadi saya tak tulis odt, tapi secara defaultnya tadi sebab ada dah disetkan save as type tu dengan odt, automatic dia akan dapat extension odt lah, OpenOffice document, OpenOffice text. Okay. Itu yang pertama, save dulu. First kali save. Jadi yang seterusnya adalah function-function yang ada dalam writer ni lah. Yang ni sama macam yang ada di Microsoft Word. Kita sebagai pengguna writer ataupun Word, kita jangan-janganlah akan gunakan menu bar kat atas ni. Jangan-jangan. Kita selalunya akan gunakan toolbar yang kat sini. Okey, toolbar. Jadi bila kita guna toolbar, kita kena tahu sikit lah function-function dia. Okey, yang pertama, yang ni adalah new. Untuk kita create new file. Bila kamu tekan yang ni, dia akan create new file lah. Macam mana kita nak tahu dia adalah new file? Bila kamu buka nanti, dia keluar untitled di atas ni. Okey, dia keluar untitled. Kemudian yang kedua adalah open. Open ni bila kamu klik, dia akan buka untuk open file lah. File ODT ataupun OpenOffice punya file. Okey. Yang ketiga adalah save. Okey, tapi kenapa save ni tak ditekan? Tadi boleh tekan. Sebab selepas saya save dengan nama lab1.odt ni tadi, saya masih tidak melakukan sebarang perubahan pada dokumen ni. Bila saya tak melakukan perubahan, jadi dia tak ada lah. Save ni tak boleh tekan lah. Contoh, bila saya tekan, saya tambah satu huruf G. Nampak? Ni dah boleh tekan balik lah. Sebab ada perubahan pada dokumen. So, kena save. Saya padam. Okey, sebab ada perubahan, so dia akan ada. Katakan saya save. Tu dia hilang, tak boleh nak tekan sebab kita dah save. Okey, seterusnya adalah dokumen as email. Yang ni kalau kita dah siap dokumen, kita nak email kepada mana-mana penerima, kawan kita ke pensyarah kita, kita boleh gunakan yang ni. Tapi masalahnya bila kita tekan yang ni, dia akan buka default program yang ada dalam komputer kita yang menguruskan email. Jadi, kalau kamu gunakan Microsoft Windows 8 ke, Windows 7, Windows 10 ke, dia akan buka Microsoft Outlook. Microsoft Outlook. O-U-T-L-O-O-K. Outlook. Itu guna dia untuk kita email lah. Okey. Tapi kita tak akan pakai ni. Kemudian, edit file. Edit file ni, mode untuk kita edit dokumen kita lah. Kemudian seterusnya export directly as PDF, bermaksud apabila kita dah siap kita buat kita punya dokumen, kita boleh export sebagai PDF. Ini print, biasalah. Ini untuk page preview, spelling, grammar dan seterusnya. Okey, untuk hari ni saya nak tumpukan di bahagian bawah ni, toolbar yang bawah ni. Okey, untuk formatting formatting. So sini ada formatting, heading ni untuk tajuk lah, text body dan sebagainya. Jadi kita tak perlu ubah ini, kita just ambil yang default. Kemudian ada font name, kita boleh pilih lah font apa yang kita nak. Okey, size font, bold, ataupun kita nak gelapkan, nak tebalkan perkataan, kita tekan inilah. Italic, untuk kita sending, condongkan teks. Underline, kita untuk kita letakkan garis di bawah teks. Kemudian di sini ada alignment, macam alignment lah. Dia ada align left, centered, align right, justified. Ada 4 jenis pilihan. Untuk default, kalau kamu buka, dia akan bagi kamu align left. Kalau kamu nak tulis tajuk, selalunya kita akan buat centered lah. Untuk kamu yang nak menulis dalam tulisan Jawi ataupun bahasa Arab, kamu kena gunalah align right. Ataupun kamu boleh klik di bawah ni dan pilih bahasa Arab. Tapi saya tak install, saya tak boleh nak tekan lah. Okey. Kemudian yang keempat, alignment yang keempat adalah justified. Kalau kamu menulis artikel ataupun
laporan yang berbentuk rasmi, kamu sangat-sangatlah digalakkan untuk menggunakan justified. Sebab dia akan membuatkan teks kamu, perenggan kamu jadi kiri dan kanan sama kedudukannya. Garis. Contoh, type. Saya tak copy apa-apa, saya just type je lah. Type. Nampak? Kalau gunakan align left, dia akan jadi macam ni, nampak tak sama. Kalau guna justified, saya select, kemudian saya ambil justified. Nampak? Dia akan kiri sama, kanan pun sama. So dia akan selang-selang kat sini lah. Tapi nampak tulisan lebih elok. Yang ni tak clear lah, tak jelas fungsi dia tu, sebab saya type ikut suka saya kan. Kalau kamu type dia, ayat yang betul, yang elok, kamu akan nampak lah. Untuk sebarang dokumen rasmi, digalakkan kamu untuk gunakan align justified. Okay. Seterusnya ni adalah numbering. Itulah numbering, kita nak letakkan number. Kemudian yang ni adalah bullet. Bullet yang ni. Okay. Yang ni adalah decrease indent, bermaksud, contoh saya type lagi nampak lah, asas pengenalan komputer. Katakan, okay, nampak ni, dia dah enable. Katakan kamu tekan tab TAB atas kamu punya keyboard, tekan, dia akan macam ni. Kamu nak gerakkan dia ke kiri balik, kamu boleh padam, tapi nak guna yang ni pun boleh, tak ada masalah. Okay. Okay, indent ni adalah tab lah. Tab. Ini adalah font color. Macam mana nak buat font color? Mestilah kamu kena highlight dulu yang mana yang kamu nak warnakan. Tekan. So dia akan ubahlah warna. Tak nampak sangat, kita letak warna kuning. Lagi tak nampak. Kita ambil warna biru. So nampak lah. Okay. Yang ni highlight. Okay. Yang ni adalah warna huruf. Yang ni adalah highlight. Highlight ni macam kamu baca nota lah. Baca nota di buku. Kemudian kamu ada highlighter. Pen highlight tu. Kemudian kamu tandakan. So yang tu adalah highlight. Contoh dia, saya nak highlight ini. Tekan highlight. So dia highlight. Tak sama kan? Yang ni masih lagi, font dia masih lagi berwarna hitam. Tetapi dia highlight. Dia tandakan. Kemudian yang ni adalah background color. Background color. So kamu boleh pilihlah contoh macam tu. Background dia akan letak sebaris lah. Yang ni untuk teks. Okey. Untuk formatting dia lah. Kamu kena ingatlah formatting ni sebab kamu akan gunakan dalam amal. Seterusnya adalah shortcut yang kamu boleh gunakan di keyboard kamu. So saya select semua. Adulah. Okey. Contoh. Saya buang semua formatting. Warna apa semua saya buang. Saya nak tunjukkan shortcut yang kamu boleh gunakan. Okay, kenapa dah ada kat sini? Dia tak masuk dalam ni. Sebab tadi saya dah kurangkan indent dia. So bila kamu kurangkan indent, kamu akan nampak ni. Benda ni dia bergerak. So tekan balik indent. So dia akan pindah balik kepada yang asal lah. Okay, yang pertama. Indent. 1. Macam shortcut lah. Shortcut. Ini tajuk dia adalah shortcut. Ataupun dalam bahasa Melayu dia apa? Jalan pintas. Okay, shortcut. Yang pertama adalah untuk bold. Bold, kamu boleh tekan Ctrl dengan B. Tapi sebelum kamu tekan Ctrl, sebelum kamu bold sesuatu perkataan, kamu mestilah kamu select dulu. Kamu pilih dulu teks perkataan apa yang kamu nak tebalkan, nak boldkan. Contoh perkataan jalan ni saya nak tebalkan. Jadi kamu kena select dulu. Kalau kamu gunakan mouse cursor ni, kamu tekan di sini dan jangan lepas. Kemudian kamu tarik ke sebelah kanan. Ikutlah ke kanan ke kiri ke, tak ada masalah. Okey, macam tu. Kemudian kamu tekan Ctrl B. Saya tak tekan kat sini ya. Tengok saya punya cursor kat sini. Saya tekan Ctrl B.
So automatik dia akan jadi bold. Dia tebalkan perkataan tu. Okey. Seterusnya, italic. Nak mencondongkan perkataan. So sama juga, kena select dulu. Shortcut dia adalah Control I. Control I. So automatik dia akan jadilah. So nombor 2 adalah italic. Bold, italic. Okey, italic. Control I. Yang ketiga adalah underline. Underline. Shortcut adalah Control U. Okey, contoh. Saya nak underline, nak letakkan garis di bawah perkataan short. Jadi, ataupun shortcut ni. First kali macam tadi juga, kamu kena select dulu, pilih dulu perkataan yang kamu nak gariskan. Kemudian tekan Control U. Control U. Control U. So dapatlah garis kat sini. Ini shortcut-shortcut yang kamu kena ingat. Kemungkinan besar dalam penilaian akhir kamu akan ditanya benda-benda ni. Okey, yang keempat, save. Yang tadilah Control dengan S. Save. Save as. Control Shift S. Okey. Sekarang ni kalau kamu tengok button save ni telah enable ataupun kita boleh klik pada button tu. Tapi saya tak mau klik, saya nak guna shortcut. Macam yang saya senaraikan sinilah. Persoalannya adalah sekarang ni kita nak guna yang mana? Save ke ataupun save as? Yang mana situ? Save atau save as? Okey, ingatlah, save as ni untuk kita simpan kita punya dokumen mula-mula sekali. Maksudnya kita nak wujudkan file yang kita buat ni, wujudkan di dalam komputer. Okey. Untuk file yang dah wujud, macam file ni saya dah save mula-mula tadi kan. Dah ada nama kat sini. So kita pilih save lah, save. Jadi kita boleh tekan Control S. So kamu ikut mouse sampai ke sini. Kamu nampak tu, button tu boleh ditekan kan. Okey, saya tak mau tekan, saya letakkan kat sini. Okey, saya akan tekan shortcut Control S. Control S. Nampak button ni dah disable. Kita dah tak boleh tekan dia dah. Okey, Control S. Seterusnya. Macam mana kita nak select kalau kita tak ada mouse? Kita tak ada mouse ataupun mouse kita tak berfungsi. Macam mana kita nak select? Select yang tadilah select. Ini adalah select. Kita memilih perkataan. Contoh macam mana kita nak buat? Okey, contoh dia. Katakan saya nak buang italic ni tanpa menggunakan mouse. Macam tu Okey, kamu boleh tekan, bawa kamu punya blinking cursor ni, yang tengah berkedip-kedip tu, blinking lah. Bawa kat mana-mana yang kamu nak letak lah, ikut suka kamu. Kemudian katakan saya nak select ataupun nak pilih perkataan pintas tanpa menggunakan mouse. Mouse saya kat sini. Okey. Tapi saya punya blinking cursor dekat atas tu. Jadi kamu boleh tekan shift. Kalau kamu nak pilih pintas tu, bermaksud kita kena bawa cursor, blinking cursor tu ke kanan lah. Tekan shift dan jangan lepas, dan tekan butang anak panah ke kanan. Di atas keyboard kamu lah. Kanan, tekan kanan. So dia akan highlight. Tu dia akan highlight per huruf. Satu. Saya tulis kat sini. Yang keenam, highlight ataupun select perkataan. Memilih perkataan lah. So kita tekan shift dan juga anak panah ke kanan. Arrow ke kanan tu lah, arrow ke kanan. Ataupun saya tekan sini right.
Okey, itu kanan ataupun kiri lah, right ataupun left. Kalau kata okey macam tu, saya perlu ke kiri lah. Sebab takkan nak ke kanan kan, kita nak pilih perkataan pintas. Tekan shift dan tekan anak panah ke kiri. So dia akan pilih. Itu secara per huruf. Per huruf. Okey. Ini saya buat sini ya. Ini saya lihat perkataan by bukan by words lah, by letter. By letter. Maksudnya per huruf. Satu-satu huruf. Okey. Yang kedua, cara kita nak select per perkataan. Okey. Highlight ataupun select per perkataan. Ini saya ubah sikit lah sebab bawah saya juga per select per huruf pada perkataan. Per perkataan pada perkataan. Macam mana tu? Kita tengok lah. So dia punya shortcut adalah Control Shift left ataupun right. Okey, contoh. Saya nak pilih pintas juga, tapi sekali tekan saja. Saya tak mau satu-satu. S, A, T, N, I, P. Okey, yang tadi yang nombor 6 tu kita buat macam ni. Okey, tak mau. Saya nak buat yang lebih cepat lagi. Tekan Control Shift anak panah ke kiri. So, dipilih satu perkataan tu. So, cepatlah, lebih cepatlah. Okey, Control Shift left. Okey. Saya tak ingat lah benda ni saya dah bagi tahu ataupun belum lagi dalam video sebelum ni. Sebab kita punya lab pun dah berapa bukan minggu lepas kan. Saya pun tak ingat lah. Okey, tak apa. Kamu kalau saya dah explain pun kamu ini sebagai revision lah, sebagai revision. Okey, itu untuk memilih ataupun highlight perkataan. Okey. Tengok ni apa lagi yang kita boleh buat lagi untuk yang first ni. Selecting text kita dah buat. Okey, seterusnya adalah macam mana kita nak copy, cut dan paste. Dia ada beza. Okey. Copy ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah menyalin. Menyalin. Nak copy ya. So copy dia punya shortcut adalah Control C. Copy. Kamu gunalah lepas ni. Contoh kamu nak copy keseluruhan baris. Buat macam tadi ya. Satu-satu perkataan. Saya lupa tadi. Ada satu lagi sebenarnya. Highlight. Highlight ataupun select. Per baris. Per baris. Jadi ini lebih advance lah. Sebab dia lebih banyak. Okey, macam mana nak buat? Okey, shortcut dia adalah di mana tu? Shortcut dia adalah Shift dengan Home. Kamu tekan Shift dan tekan Home. Shift dulu, jangan lepas, kemudian tekan Home. Okey, cuba. Kenapa Home? Sebab Home ataupun kena letak juga. Kalau tidak kamu akan persoalkan. Katakan cursor saya sekarang ni berada di sebelah kanan, paling kanan. So, saya akan tekan Shift Home sebab kanan ni N lah, hujung. Dia nak patah balik ke depan, dia kena tekan Home. Okey, kita cuba. Shift Home. Nampak? Sebaris. Cepat. Kamu tak perlulah. Yang kalau langkah macam yang nombor 6 tu, satu-satu lambat lah. Kalau perkataan pun, by perkataan pun lambat. Jadi nak cepat, Shift Home. Satu baris tu dia akan select pada kamu. Itu kalau daripada kanan ke kiri. Kalau
daripada kiri, okey macam tu, nak ke daripada home nak ke end, just tekan yang sebaliknya lah, shift N. So dia akan select sebaris. Okey, Ctrl C untuk menyalin. Contoh yang tadi saya nak copy yang ni, nak copy baris yang nombor 7 ni. Saya tekan shift home. Okey, Ctrl C. Ctrl C. So saya turun ke bawah, saya nak paste balik. Bila kita dah copy, dia memanglah tak ada efek apa-apa sebab kita menyalin. Dia akan simpanlah dalam memori komputer. Okey, kita nak paste, nak lekatkan. Paste ataupun lekatkan. Ctrl V. C ni logik lah, copy. Tapi yang ni dia lain sikit. Paste dia menggunakan V. Okey, contoh. Saya tekan Ctrl V. So dia masuk lah. Okey, walaupun saya tak pilih nombor 11 ni, saya tak ada tadi dalam waktu saya copy. Dia jadi nombor 11 sebab dia masih lagi dalam list 1, 2, 3 ni lah, numbered list ni. List bernombor ataupun numbered list. Okey, itu untuk paste. Dia ada satu lagi, cut. Okey, copy dia tak hilang dia punya teks asal. Kalau cut, dia akan hilang perkataan asal. Contoh, saya nak cut yang ni. Cut dia nak macam copy juga fungsi dia. Saya tulis kat sini ya. 11 cut. Menyalin padam. Contoh macam tu kot. Menyalin padam. Saya tak tahu lah bahasa Melayunya apa. Cut ni kalau kita translate direct adalah potong lah. Dia potong lah sebenarnya. So Ctrl X. Okay, ni pun macam tak logik juga. Cut kan C. Kenapa tak pakai Ctrl C? Sebab Ctrl C kita dah guna untuk copy. Okay, Ctrl X lah untuk cut. Contoh, saya nak cut yang nombor 12 ni. Macam tadi juga, saya kena select dulu. Saya tekan shift dan tekan home. Dia akan select. Kemudian tekan Ctrl X. Dia hilang. Dia potong sebaris tu lah. Tapi dia masih dalam memori. Kita boleh pastekan balik. Ctrl V. Dia masih ada. Okey. Itu untuk cut. So yang itulah basic untuk writer. Untuk kamu bekerja dalam nak buat dokumen writer lah. Okey, cutting, copying and pasting text dah selesai. Kemudian okey, yang lain-lain tu tak boleh nak explain lagi. Dia ada moving paragraph, finding, inserting special character, formatting paragraphs. Yang tu untuk lab seterusnya lah. Okey, kita tengok sikit lab yang kamu kena buat. Saya dah tunjuk dah basic tadi. Kesemua ni nak menaip biasalah. Nak type macam biasa. Kamu tekan sajalah perkataan ataupun huruf apa yang kamu perlu tekan di keyboard. Yang tu saya tak boleh nak ajak lah. Melainkan kamu tak boleh baca ABC. Memang saya kena ajak lah macam nak tekan satu-satu. Okey. Okey, ni saya dah buat. So kita tengok sikit lab manual yang kamu akan gunakan. So kita tengok lab manual. Mana lab manual? Lab manual. Okey, itu lab manual. Ni lab manual kamu. Okey, writer. Dalam lab part 1 ni ada sedikit sahaja pengenalan ya. Kita baca sikit. Perisian writer adalah perisian yang boleh digunakan untuk mencipta dokumen teks yang mengandungi grafik, jadual, gambar dan graf. So kamu boleh masukkan tu lah. Boleh create teks, dokumen yang ada teks. Ada juga grafik, jadual, gambar dan graf. Anda boleh memilih untuk menyimpan dokumen yang anda cipta menggunakan writer dengan format ODT macam tadilah. So bila kita Ctrl S, dia bagi default dekat kita, default pilihan yang asal ODT lah. Dan juga kita boleh save dengan format DOC. Kenapa nak save dengan DOC? Word. Padahal kita bukan kita guna Word, kita guna OpenOffice.
ialah kalau kamu save ODT, Microsoft Word tak boleh buka. Tapi yang latest ni saya rasa Microsoft Word dah boleh buka file ODT. Okey. Kalau kamu buka save sebagai DOC, automatic lah Microsoft Word boleh buka file tu. Okey, boleh juga kita buat form, buat laman web ataupun PDF. PDF tadi saya tunjuklah button tadi tu. Button direct PDF tadi tu. Apa nama dia? Export directly as PDF. So yang ni button ni. Okey. Okey, sini dia explain baliklah. Satu, bar menu ataupun menu bar. Dua, formatting bar, formatting toolbar. Tiga, standard toolbar. Empat, ruler. Lima, status bar. Okey, pembaris. Klik kanan pada pembaris untuk melihat pilihan untuk setting. So kita try buat. Kita try buat ya. Writer. Okey. Sekejap. PDF. Okey. Kita tengok macam mana dia. Dia kata klik kanan pada pembaris untuk melihat pilihan untuk setting. Jadi dekat pembaris ni ruler ni lah. So right click, klik kanan. So kamu boleh pilih unit apa, milimeter, sentimeter, inci, point, pika. Kalau kamu selesa, kamu tahu besar mana sentimeter, so kamu boleh pilih lah sentimeter. Tapi jangan terkejut, sentimeter dengan inci, number dia memang tak sama lah. Number sama aja 1, 2, 3, tetapi tak sama dia punya bilangan. Yang ni kalau kamu gunakan inci 0 sehingga 7. Kalau guna sentimeter 0 sehingga 19. 1 sehingga 19. 0 tak ada lah sebab 0 kat sini. Kat depan sekali. 19. Sebab apa? Memanglah 1 inci bersamaan dengan 2.54 cm. Logik lah. Kalau kali 2 dekat-dekat dengan 20 lah. Okey. Inci, milimeter. Milimeter lagi banyak lah. So pakai inci. Pakailah yang mana yang kamu selesa. Okey. Itu untuk apa yang dia buat tu lah. Kemudian kita tengok. Okey, balik kepada kita punya ni. Indents. Indents pun saya dah tunjuk tadi. Indents. Indent yang tadi lah ni, indent ni. Indent. So yang ni, tiap-tiap satu tu satu indent. Bersama dengan satu tab. Satu tab. Okey. Seterusnya. Bar status. Okey, bar status. Saya besarkan sikit supaya kita tak perlu buka kat sana. Di bar status ni, dia memaparkan status terkini. Nombor muka surat. Ataupun bilangan muka surat. Nombor muka surat / bilangan muka surat. Yang ni nombor muka surat 1 daripada 1 page. Kalau kamu buat ada 10 page, kamu sedang berada di page 1, dia akan tulis 1/10. Kemudian style muka surat default. Klik kanan pada view dan tukar view kepada zoom. Okey, kita cuba buat. Dia kata klik kanan pada view dan tukar view zoom. Ini view lah. Okey, boleh tukar dia punya ni. Okey. Seterusnya. Dia kata selalunya 100%. 100% lah kita nak buka. Nak buka besar mana lagi kan. Tapi ikut skrin kamu juga. Kalau skrin kamu besar, so kamu buka 100%, dia akan jadi kecil sebenarnya. Okey. 100%. Okey, ini adalah saya punya skrin agak besar dan lebar. Besar dan lebar. Bukan besar dan lebar. Okey. Okey, ini 100%. So zoom kat sini, kamu boleh right click ni, view. Kemudian kamu boleh pilih lah berapa persen kamu nak display. Yang ni 100%. Saya punya 100%. Kalau ikut skrin saya lah. Kalau skrin kamu kecil, 100% ni mungkin akan nampak besar. So contoh saya ambil 150. Ini pun lebih selesa lah untuk saya tengok ataupun untuk baca.
Okey, seterusnya latihan 1. Itu saja untuk dia punya introduction, tak banyak pun. Kemudian dalam lab manual ni ada latihan 1, latihan 2 dan latihan 3. So kamu hanya perlu ikut dia punya step-step yang dia telah bagilah. Contoh untuk latihan 1. Latihan 1 ni simple je. Kamu type je ayat yang diberi ni, kemudian simpan sebagai latihan.doc. Ingatlah tadi bila kamu save as, kamu boleh pilih jenis file yang kamu nak simpan, sama ada doc ataupun odt. Tadi pun telah dimaklumkan di atas tadi. Dia kata nak simpan odt, format odt boleh, Microsoft Word pun boleh. Jadi doc ni adalah mana doc? Okey, doc ni adalah format Microsoft Word. Macam mana nak buat? Kita cuba balik. Okey, file, save as. Okey, macam mana nak ubah kepada doc? Save as type ni, kamu tekan, pilih doc. Sini ada 3 version untuk Microsoft Office. 6.0, 95 dan 97 2000 dan XP. Okey, kamu pilih yang ni lah, yang paling latest lah yang ada. So, kita pilih doc contoh. Okey. Tadi odt. Odt, dia display lah odt. Jangan kamu terkejut pula, kamu pilih doc hilang. Dia tak hilang sebenarnya. Sebab yang ni kamu save as type, kamu ubah kepada doc. So yang ni hilang lah sebab yang tadi format dia odt. Yang kita nak save ni doc. So saya save doc. Jadi dia akan jadi. Bila keluar macam ni, kamu ambil saja, klik pada keep current format. Okey. So dia akan ubah lab1.doc. Jadi bila kamu buat macam ni, dia akan ada 2 file lah. Satu odt, satu lagi doc. Kamu buat perubahan di sini. Yang satu lagi tadi, yang asal odt, dia tak berubah lah. Dia tak automatik. Kamu kena buka, ubah pada yang tu juga. Okey, ini cara kamu nak save dalam doc. Seterusnya, kamu type, kamu save. Okey. Kemudian yang tu untuk yang typing biasalah. Untuk yang latihan kedua adalah berkenaan dengan nombor dan list. Macam mana nak buat list, numbered list ataupun bulleted list. So nak buat dia macam mana? Kamu pilih pada format dan pilih bullet and numbering. Macam mana nak buat? Saya tunjuk contoh. Okey, saya buat kat bawah lah. Okey, ada dua kaedah untuk kamu masukkan bullet ataupun numbering tu. Yang pertama, cara ditunjuk adalah pergi kepada format dan ambil bullets and numbering. Yang ni kamu ada pilihan lah untuk pilih dia punya jenis bullet ataupun numbering. So kamu boleh pilih. Kalau kamu nak masukkan jenis bullet, peluru ni, so kamu boleh pilih kat sini lah. Ada 8 jenis. Kalau numbering, so pun ada 8 jenis. So pilihlah yang mana kamu nak. Kalau ikutkan latihan, dia nak kita gunakan bullets yang ni, yang kecil-kecil ni. Kamu tekan OK, so dia akan keluar bullet kat sini. So kamu type kat sini. Right. OK. Tu latihan yang kedua. Buat type yang sama tapi guna bullet list. Dan save sebagai latihan 2. Latihan 3 adalah berkenaan dengan promote and demote. Promote and demote. Itu untuk membuat sublist, demote one level dan buat indent. Okay, dia kata apa akan jadi sekiranya indent tanpa demote atau demote tanpa indent. So kamu kena try lah untuk buat demote one level tu. Okay. Di mana? Kita cuba tengok lah. Okay, kalau tak ada kat sini, demote tu, kamu boleh try cari di sini, di panel properties ni. Macam mana nak buka dia? Kamu bawa mouse kamu, di hujung ni ada sikit show. So kamu tengoklah ada tak ada kat sini. Kalau kat sini, okay. Yang ni adalah demote, promote demote ni adalah untuk bullet list juga.
dia nak contoh saya bagi ya. Okey, katakan tadi kita guna yang asal tadi 11 lah. Okey, 11. Kamu tekan enter. 12 ni kamu tak mau 12 tapi kamu nak buat bulat dekat sini. Okey, ini. Dia keluar dengan ni ya. So saya tarik daripada sini tadi. Nak bagi nampak dekat lah. So sini. Sini dia ada D-mode. D-mode ni bila kamu tekan, kamu tengok efek dia. Okey, macam tu. Kalau kamu tak mau dia ada kat situ, kamu boleh tekan D-mode one level. Ataupun kamu tekan di sini. Increase indent. Tak jalan pula dah. Okey, promote. D-mode tu dia akan start balik lah. Tapi sepatutnya satu ni berada sebaris dengan huruf C ni. Sepatutnya macam ni. Sepatutnya macam tu. Okey. Tetapi D-mode ni bermaksud dia tak sambung lah yang 11 tu dia tak jadi 12. Satu ni sebenarnya di bawah 11 ni. Contoh saya ambil ni. So dia pilih situ. Okey. Ini adalah D-mode. Macam tu. Okey, D-mode ataupun promote. Okey. Pindahkan item ke bawah. Kamu boleh cubalah tekan yang tadi. Dia ada dekat bar yang sama ni. Kita nak turunkan ke bawah, move up, move down. Macam tu. Okey, nampak? Alright. Seterusnya, latihan 3. Ubah suai latihan 2 yang bulat tadi ke dalam bentuk seperti macam ni. Ini yang kamu kena guna D-mode tadi lah. Yang ni kamu buat bulat. Habis type yang tadi, kamu kena tambah ini. Tambah ini. So yang ni kamu kena pilih. Nak buat ni, nak jarakkan daripada depan ni ke sini, kamu kena guna D-mode. Dan simpan sebagai latihan 3.doc. Okey, kalau kamu buat nanti gambar ni tak jumpa, tak ada masalah. Kamu just type saja. Pencetak, CPU, monitor dan mouse. Tak perlulah susah-susah nak cari benda ni. Kau tak jumpa lagi, kecewa pula. Jadi tak perlu ini, tak perlu. Yang penting kamu buat bullet ni, bulleted list ni dengan keadaan kamu promote, bukan demode. Promote daripada kiri ke kanan kalau tulisan Rumi lah. Demode daripada kanan ke kiri. Okey. So kamu buatlah latihan 1 sampai latihan 3 tu. Bila kamu save nanti, bila kamu save, pastikan kamu save dalam satu folder. Saya tunjuk contoh. Sekejap. Jun UKK. Okey. Sekejap. Okey, macam mana nak buat? Yang ni penting . Yang ni penting. Semua kena ikut. Semua kena ikut. Okey, macam ni. Bila kamu buat untuk latihan 1 sehingga latihan 3 tu, kalau boleh kamu create satu folder. Create satu folder new. Okey, saya buat macam mana? Saya klik kanan, new dan ambil folder. Okey, kamu namakannya sebagai makmal 1. Makmal 1. Kena ikut lah makmal 1. Kemudian kamu enter. Saya nak padam ini. Okey, namakannya sebagai makmal 1. Makmal 1. Oh, okey. Betul ni. Okey. Kamu kena create lah makmal 1. Makmal 1. Kemudian semua kamu save dalam ni lah. Latihan 1.doc, latihan 2.doc, latihan 3.doc. Ketiga-tiga file akan ada dalam ni. Kemudian yang ni kamu kena buat macam ni.
kamu klik kanan dan kamu pergi ke send to, ambil compress. Okey, biarkan yang ni kamu namakan dia dengan nombor matrik kamu. M contoh 2001 contoh, ataupun 201789022 contoh. Ikutlah nombor matrik kamu berapa kan. Saya guna betul. So nanti kamu nak submit di Google Classroom, kamu submit yang ni, file zip ni. Jangan submit folder, tak boleh submit folder. Dan satu lagi, jangan submit satu-satu ni. Kalau 10 orang nama latihan 1, latihan 2, latihan 3, ada 30 file yang tak ada nama. Nak mengelakkan benda tu, bila saya tak boleh nak check, saya tak boleh nak bagi markah kat kamu. Okey. Jadi nak buat macam mana? Saya ulang sekali lagi. Yang ni saya buang. Kamu kena save dalam satu folder ketiga-tiga file latihan 1, latihan 2 dan latihan 3.doc tu. Simpan dalam satu folder. Mesti berada dalam satu folder. Katakan dalam folder makmal 1 ni. Okey. Klik sekali pada makmal 1, folder kamu lah. Kemudian kamu klik kanan dan pilih send to. Pilih send to. Dan ambil compress zip folder. Okey. Lepas tu dia akan highlight makmal 1 tu, kamu padam dan letakkan nombor matrik kamu. M201100022. Contoh. Saya tekan enter. Okey. File ni lah yang kamu akan hantar di Google Classroom. Jadi bila kamu hantar, saya tahulah yang ni adalah kamu punya file. Orang lain pun ada nombor matrik sendiri. Okey. So kamu kena buat dan hantar. Saya bagi masa seminggu lah. Minggu depan kita nak buat tajuk lain pula. Jadi saya bagi masa seminggu buat tiga latihan tu lah. Latihan 1, latihan 2 dan latihan 3. Simpan dalam satu folder. Klik kanan, ambil send to dan ambil compress zip folder ni. Kemudian namakan kamu punya zip file tu dengan nombor matrik kamu. Ingatlah, nombor matrik kamu. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.